الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati pengerusi serta barisan ahli jawatan kuasa surau, yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Siap, Haji-haji, Haji-haja, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya saya doakan hari yang pada malam ini diberikan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan hari yang pada malam ini diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan hari yang pada malam ini diberikan kesihatan tubuh badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya terus doakan hari yang pada malam ini diberikan ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana masih lagi diberikan keizinan, masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat lagi kita bertemu pada malam ini. Kalau bukan jadual saya pada hari Rabu baru-baru ini, tetapi disebabkan ada beberapa perkara saya berada di Melaka, entah urusan bertemu dengan mufti dan sebagainya. Tapi alhamdulillah hari ini dapat bersemuka dan bersemula dengan tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah digantikan pada hari ini. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmatilah kehidupan kita di atas muka bumi ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita tengok kitab yang pertama dahulu pada malam yang mulia ini, sebagai mukadimah pada malam ini tentang bab solat. Sebelum kita tengok kitab-kitab yang seterusnya, insyaAllah. Maka kita masih lagi membincangkan tentang rukun yang pertama, iaitu berdiri betul, iaitu berdiri tegak, berdiri betul dan qiyam. Maka berdiri tegak iaitu tidak condong sehinggakan ke tahap rukuk tanpa keuzuran. Bagi mereka yang berpuasa berbuat demikian dalam solat fardu. Maka ketika mana solat fardu, maka kita haruslah berdiri tegak. Kalau dia ada keuzuran, mungkin dia akan bongkok sedikit. Dia bongkok sedikit, dia tidak berdiri betul. Yang dikatakan berdiri betul macam mana? Tulang belakang itu ditegakkan, diluruskan tulang belakang. Ada setengah orang dia berjalan tegak, tapi bila menang semayang dia condong ke depan. Itu tak boleh. Itu namanya dia tidak keuzuran, kecuali dia memang asal jenis condong ataupun jenis bongkok. Itu dimaafkan. Tetapi untuk solat fardu mestilah dia berdiri tegak, berdiri betul sebelum mana kita nak mengangkat takbir. Sebab tu bagi solat fardu wajib ke atas dia untuk berdiri dahulu, walaupun dia semayang atas kerusi. Ini kalau mana
dia mampu lagi berjalan, dia mampu lagi, cuma dia tak mampu nak rukuk, dia tak mampu nak sujud, maka bila mana untuk takbir yang pertama itu, dia mesti dalam keadaan berdiri, lepas tu dia boleh duduk. Tapi berbeza dengan solat sunat. Solat sunat ya, tidak ada masalah, dia boleh mengangkat takbir dengan keadaan cara duduk pun dibolehkan, tidak ada masalah. Tapi solat fardu dia mesti kena berdiri dulu. Lepas dia angkat takbir, dia baca Fatihah, imam baca panjang sangat, dia tak larat nak berdiri lama, maka dia boleh duduk. Duduk ketika mana imam tengah baca surah tu, dia boleh duduk. Ini di antara perkara yang dikatakan keuzuran, orang yang dalam keuzuran, orang yang tidak mampu berdiri lama. Maka pendapat-pendapat yang lain seperti Imam Asy-Syirazi dan lain-lainnya mendahulukan rukun berdiri betul ini daripada niat dan takbir. Karena mana niat dan takbir adalah dua rukun dalam solat secara mutlak, sedangkan berdiri betul adalah rukun dalam solat fardu saja. Maka Imam Nawawi walau bagaimanapun meletakkannya selepas niat dan takbiratul ihram. Maka bila mana kita sebelum nak mengangkat takbiratul ihram itu, pastikan kita dalam keadaan berdiri betul. Kita tak boleh sambil berjalan kita angkat takbir. Contoh kita berjalan, kita nak kejar imam tu cepat sangat, ataupun imam tu dah nak habis bagi salam lah, kita berlari. Maka kita berlari-lari, belum sampai lagi nak bersaf, kita dah angkat takbir. Niat siap, kita angkat takbir. Tak boleh sambil berlari angkat takbir, tak boleh. Dia mesti berdiri dulu dalam saf, berdiri betul, barulah dia mengangkat takbir, baru sah solat dia. Pernah tak berlaku macam tu? Pernah. Dia nak kejar imam, dia berlari masuk dalam saf, belum sampai saf lagi, duduk tengah berjalan tu dia angkat takbir. Tak boleh. Sebab dia nak kejar dengan imam, dia dapat solat berjemaah bersama dengan imam. Dia mesti duduk berdiri betul, baru dia angkat takbir sambil berniat. Niat tu lintasan dalam hati. Dia nak solat apa, mengikut imam ke, makmum ke, apakah, kerana Allah Ta'ala. Mesti lintasan dalam niat. Lintasan dalam hati itu ketika mana mengangkat takbir. Dan setelah mana semua anggota badan sertai hati tenang dan bersedia. Kita nak sembahyang, kita nak solat, mesti dalam keadaan hati yang tenang. Tak boleh dalam keadaan gopoh-gopoh. Kalau kita lambatlah, jalanlah pelan-pelan. Sebab tu kalau mana kita tengok sebelum ni kita dah berbincang, setelah mana kita mengambil wuduk, maka berjalanlah di tempat solat itu dalam keadaan yang tenang. Tak boleh dalam keadaan gopoh-gopoh. Sambil berjalan, beristighfar dan sambil hati memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah ambil wuduk dengan sempurna dah selesai dah ambil wuduk. Dan kita pun dah nak masuk dalam saf, nak solat, maka berjalanlah dengan tenang. Jangan berlari dalam surau, jangan berlari dalam masjid. Ada orang masuk masjid ataupun surau, dia berlari nak kejar bersama dengan imam. Tak boleh berlari dalam surau dan masjid, kena ingat. Dia kena berjalan lambat-lambatlah, nak buat macam mana. Tak perlulah kita tergopoh-gopoh. Ada setengah orang bawa anak kunci, dekat 20 kunci, 30 kunci, berlari dengan kunci-kunci. Tu imam pun dengar, ui dia ni baru sampai. Tiap-tiap waktu macam tu. Tu imam boleh dengar dan boleh tunggu dia pula angkat takbir Allahu Akbar. Sebab tu dalam solat berjemaah kita tak boleh ganggu jemaah-jemaah yang lain. Sebab tu kalau bawa anak kunci ni, bawa pelan-pelan, jangan nak pergi goncang. Abang kata imam, isyarat aku baru sampai. Jangan, tak boleh mengganggu jemaah. Sebab tu kita sembahyang jemaah ni kena jaga. Daripada segi kita angkat takbirnya, daripada segi bacaan kita, tak boleh mengganggu. Bukan hanya daripada bacaan, malah daripada tubuh badan kita pun tak boleh mengganggu jemaah. Contohnya apa? Contohnya bau badan kita. Ni solat berjemaah ni, sebab dia merangkumi semua jemaah. Pergi sembahyang Jumaat, peluh-peluh dia pergi sembahyang Jumaat, duduk tepi kita, tuan-tuan, Allahu Akbar, pensan kita. Sebab tu solat Jumaat ke, solat berjemaah, mestilah berpakaian bersih, mestilah dalam keadaan wangi-wangian. Beli minyak atar, letak minyak atar, supaya mana kita solat berjemaah itu tidak mengganggu jemaah yang lain.
Ni kita angkat Allahu Akbar, Allah Akbar dah pingsan nak angkat. Tu kena jaga daripada segi bau badan kita dan sebagainya. Itu solat berjemaah. Maka untuk mendirikan solat, lafazkanlah niat solat ketika itu, umpamanya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Itu lafaz. Lafaz itu menggunakan mulut kita, dengar di telinga kita semata-mata, itu saja. Maka lintaslah dalam hati, saja aku solat fardhu zuhur 4 rakaat tunaikan Allah Ta'ala. Lintasan dalam hati. Ketika mana? Ketika mana kita mengangkat takbir. Allahu Akbar. Sebutan itu mestilah jelas. Jelas daripada sebutan Allahu Akbar. Maka setelah mana melafazkan niat solat, bertakbirlah dengan takbiratul ihram, iaitu melafaz atau menyebutkannya Allahu Akbar. Itu saja lafaz. Allahu Akbar. Tak ada Alhamdulillah, tak ada. Jangan hari ni kita pakat-pakat tekak Alhamdulillah. Tu jangan. Mesti Allahu Akbar sahaja. Tak boleh daripada perkataan yang lain. Maka ia dinamakan sebagai takbiratul ihram itu kerana mana setelah takbir itu, kita kena ingat ketika mana kita dah angkat takbir, ia mengharamkan ke atas seseorang itu daripada apa-apa yang dihalalkan kepadanya. Sebelum itu termasuklah makan, minum, bercakap dan lain. Makan, minum halal tak? Halal. Tetapi bila mana mengangkat takbir, maka diharam akannya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika mana kita solat tak boleh makan. Ketika mana kita solat tak boleh bercakap. Itu dinamakan diharamkannya. Makanan dalam mulut kita pun kita tak boleh telan. Duduk di gigi kita duk main-main di lidah kita ni ada lekat nasi kat sebelah gigi, kita pun tengok-tengok ada nasi, telan semula, tak boleh, batal solat. Sebab tu ketika mana sebelum kita solat, pastikan kita bersuci dahulu, bersihkan mulut kita untuk kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak boleh kita bercakap-cakap ketika mana solat. Begitu juga ketika mana kita sujud yang terakhir, kita nak berdoa. Ketika mana sujud yang terakhir itu adalah di antaranya mustajab. Ketika mana kita berdoa, maka tak boleh berdoa dalam bahasa Melayu. Kita sujud-sujud, terkeluar daripada mulut kita bahasa Melayu, ya Allah, tolong ya Allah ampunkan dosa aku, semua dalam bahasa Melayu, tak boleh, batal. Maka mestilah dalam keadaan bahasa Arab sahaja, dalam doa ataupun doa di dalam hati saja. Sebab tu kena jaga, bercakap-cakap tidak boleh sama sekali, dan beberapa perkara-perkara yang lain. Maka kita rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekat itu tentang bab takbiratul ihram, dan kita akan sambung lagi tentang bacaan takbiratul ihram itu, iaitu sebutan Allahu Akbar. Bagaimana sebutan yang betul dan bagaimana panjang dan pendeknya ketika menyebut Allahu Akbar. InsyaAllah kita tengok pada bulan hadapan di antara sebutan Allahu Akbar itu secara yang betul, insyaAllah. Allah. Kitab yang kedua, tentang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok amalan-amalan orang yang soleh. Di antara amalan yang boleh kita buat dalam hidup kita, supaya mana kita hidup di atas muka bumi ini ada amalan, dan kita tahu apa dia setiap amalan itu, apa dia yang dikatakan fadilat daripada amalan tersebut. Amalan pada malam ini boleh nak catat, kalau mana nak dengar boleh dengar, insya-Allah. Amalan ini diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana seorang pemuda bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku dalam keadaan kesusahan. Jumpa seorang lelaki ini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seorang lelaki ini dia susah, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kesusahan. Jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak minta dengan Nabi amalan. Apa dia ya Rasulullah? Amalan yang boleh menambahkan rezeki, yang boleh memberikan aku rezeki ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan satu amalan. Amalan ini dilaksanakan ketika mana selepas azan subuh. Selepas azan subuh, selepas solat sunat subuh.
Habis azan subuh, maka kita buat solat sunat subuh. Selepas solat sunat subuh, sebelum Bilal iqamah, maka kita duduk sebentar. Selepas kita kita baca tahiyat, kita bagi salam, kita berdoa sebentar, maka kita baca zikir tersebut, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Maka baca zikir ni sebanyak 100 kali. 100 kali itu kalau mana-mana kita baca betul-betul, sekejap je habis. Maka sebelum mana Bilal nak iqamah tu, kita baca cepat-cepat. Maka habis saja Bilal azan, kita sembahyang sunat 2 rakaat. Habis sunat 2 rakaat, kita duduk, kita baca zikir tadi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca sebanyak 100 kali. Baca 100 kali, maka tuan-tuan rahmati Allah SWT, dengan amalan tersebut Allah akan berikan rezeki yang melimpah ruah tanpa putus. Allah lancarkan rezeki kita, Allah permudahkan urusan rezeki kita. Jadi ini amalan ni boleh buat. Datang solat Jumaat ataupun ibu-ibu yang duduk di rumah, dengar azan subuh, sembahyang sunat, kita duduk sekejap, jangan sembahyang lagi, jangan sembahyang subuh lagi. Buat amalan tersebut, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca sebanyak 100 kali. 100 kali, selesai baca 100 kali tu kalau imam, kalau dalam Bilal dah iqamah, maka kita solatlah. Kalau tak habis, tidak ada masalah. Baca-baca 70, imam nak cepat sebab imam nak pergi kerja, dia nak sembahyang subuh cepat, dia apa iqamah cepat, maka habiskan tu ya 70. Maka nak sambung tak? Terulang, boleh sambung selepas solat subuh pun boleh. Tapi sebaik-baiknya sebelum solat subuh. Subuh imam nak solat tu, maka kita pedekahlah baca, orang kata subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca sebanyak 100 kali. 100 kali. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya berikan amalan tersebut untuk diamalkan dan disampaikan kepada saudara kita, anak isteri kita dan seluruhnya. Moga-moga dapat manfaatnya insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambung tuan-tuan rahmati Allah, kitab yang ketiga pada malam ni insya-Allah. Kita sambung di antara perkara yang dikatakan orang kafir mohon dikembalikan ke dunia. Dalam kitab Ta'ala seorang mukmin, iaitu mana kelompok yang ketiga, iaitu terdiri daripada mereka yang tidak beriman dan kufur kepada Allah. Di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-50, Allah berfirman, walau tara iz yatawaffal ladina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wazuqu azabal hariq. Dan amatlah, kata Allah Subhanahu wa taala, amatlah ngerinya kalau engkau melihat, yakni wahai orang yang memandang, dan ketika mana malaikat mengambil nyawa orang-orang kafir dengan memukul muka dan belakang mereka, yakni sambil berkata, rasalah kamu azab siksa neraka yang membakar. Ini bagi orang yang kafir. Bagi orang yang bukan Islam, apabila dikenakan hukuman ataupun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menerima azab yang setimpal dengan keadaan mereka. Dengan keadaan bagaimana? Memukul muka dan belakang mereka. Memukul mereka dengan belakang mereka. Masuk saja dalam kubur, yang pertama azab dinamakan sebagai himpitan kubur. Himpitan kubur ini bagi orang kafir akan kena himpit sehimpitnya sampailah akhirat esok, hari kiamat esok baru dilepaskan. Itu bagi orang kafir. Orang Islam kena ada himpit, tetap juga kena himpit, tetapi himpitan itu berdasarkan amalan, berdasarkan kebaikan dan kebajikan yang kita buat.
Kalau ada banyak amalan, dia datang kuliah, dia dengar kuliah, dia solat berjemaah, maka kena himpit tak? Kena. Tetapi dilepaskan, dia renggangkan semula selepas malam himpitan itu. Itu yang permulaan, letak saja jasad. Itulah perkara pertama yang kena dulu. Kita hantar jenazah, nampak tak? Kita tak nampak. Tapi bila kita mengaji, baru kita tahu. Sebab tu saya pernah pesan, kalau mana ada daripada kalangan anak-anak yang uruskan jenazah mak ayahnya. Sebab tu kalau mana anak datang mengaji, anak tahu cerita ni, apa yang akan berlaku kata mak dan ayahnya, dia akan bersedia ketika mana dia turunkan jasad mak dan ayah dia. Kalau dia tak main mengaji, dia tahu tak? Dia tak tahu apa yang akan berlaku. Tapi dia kalau main ngaji, dia main kuliah, dia tahu. Dia buat turun jasad ayah dia masuk dalam liang dia, himpitan pertama akan berlaku. Maka kalau anak dia tahu cerita ni, maka anak ni akan berdoa, Ya Allah, jangan kau himpit jasad ayahku, Ya Allah. Dia doa. Tapi kalau jenis anak tak main ngaji, anak tak main kuliah, dia pun tak dengar cerita, Allahu Akbar, dia angkat kita, letak seperti mana mengangkat barang semata-mata. Ini yang kita tak mau. Sebab tu bila mana saya hantar jenazah, tuan-tuan, kalau dia ada anak, anak tu turun. Saya suruh anak tu turun. Kalau dia ada menantu, menantu yang turun. Untuk apa? Sambut ayah dia, buat turun ayah dia. Sambil berdoa, saya kata, jangan letak saja, sambil berdoa. Dan ketika mana itu Allah akan memberikan kelembutan ke atas ayahnya disebabkan anaknya yang soleh. Sebab tu bila mana selesai dah baca talqin, kalau salah, kadang saya baca talqin, tuan-tuan, saya panggil kalau ada anak duduk kat atas tikar ataupun duduk di sebelah sambil diri ke, duduk diri. Selesai dah baca talqin, selesai berdoa, maka anak tu jangan balik lagi, tunggu ustaz. Tunggu ustaz dekat situ. Supaya apa? Supaya dia boleh berdoa, Ya Allah, ketika saat ini, Ya Allah, ayah aku, mak aku tengah di soal jawab, Ya Allah, mohon kau ringankanlah, kau lembutkanlah, Ya Allah. Maka malaikat nama soal jawab, tuan, nampak anak ni duduk tengah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga ada keringanan, ringan sedikit soalan yang akan ditanya. Jangan anak cabut dulu. Selalunya kebanyakan anak cabut dulu, orang tak cabut lagi, dia belah dulu lah. Itu selalu jadi tu. Kita baru kampus, baru amin dia ada hilang dah tuan-tuan. Dia lagi cepat daripada Tok Imam pun ada macam tu. Sebab tu anak ni kat mana biar last. Orang dah balik dah, dia masih duduk atas situ lagi. Dia duduk baca Fatihah ke, dia berdoa ke, dia nak minta air mata ke, ketika mana itulah. Jangan duduk kat situ duk sembang pasal lain ni, kereta ayah ni siapa nak ambil ni. Itu bukan dia. Ni rumah ni siapa nak ambil, dikira siap-siap dah kat depan terkubur tu lagi. Ni jaga baik-baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu setiap perkara yang berlaku di atas kubur, percakapan itu semua adalah doa. Orang datang ziarah, pastikan bercakaplah benda yang baik-baik, jangan cakap benda yang tidak baik, kerana ia merupakan doa kepada si mati. Walaupun kita tahu dah si jenazah ni bukan yang baik mana pun, memang kita tahu lah dia lah kaki pukul, dia lah segala-galanya. Tapi bila dia meninggal dunia, kita tak boleh membicarakan tentang perkara yang tidak baik kat atasnya. Sebab apa? Kita tak tahu. Yang kita tahu dia memang kaki pukul, dia memang sepsing. Tetapi kita tak tahu di saat-saat akhir dia, mungkin dalam seminggu kita tak jumpa dengan dia, mungkin sebulan kita tak jumpa dengan dia, dia telah bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersihkan diri dia daripada dosa, dia masuk syurga Allah Taala. Kita tak boleh kata macam tu. Sama juga dengan orang bukan Islam. Kita tengok orang bukan Islam mati, ni tentulah masuk neraka ni. Tak boleh kata macam tu. Tengok dia lalu tuan-tuan berjalan, ni semua ahli neraka. Tak boleh. Sebab kita tak tahu, mungkin di saat-saat mana dia nak mati, Allah bukakan hidayah bagi dia, dia masuk Islam.
Berdosa tak kita? Dosa. Ni kena berhati-hati. Segala percakapan kita itu kena berhati-hati. Jangan mesdak mulut orang kata. Cakap ke kita ni benda-benda yang tidak masalah, bahaya tuan-tuan. Kita takut ia menjadi fitnah. Sebab tu segala percakapan kalau kita tak tahu jangan cakap. Tu senang, konsep hidup kita senang. Orang masih sembang kita tanya macam-macam, hantar tak? Aku tak tahu. Selesai masalah. Ni kita tak tahu, tanya lagi tuan-tuan. Oh betul ke? Aku nak buat macam tu juga. Tanya lagi. Sedangkan benda tu tak betul pun bersangkut paut. Sama juga masalah sekarang ni. Bab WhatsApp, Facebook dan sebagainya, berhati-hati. Tak kira lah bab politik ke dan sebagainya. Kalau kita tak tahu, tak usah kita nak pentak grup lain. Orang bagi kat kita, kita tengok je lah. Baca ke, kita tengok video ke apa-apa, tengok je. Betul jadi, tak usah. Jangan kita pula jadi hero. Ni mesti grup aku satu lagi kat kampung, tak tahu lagi ni. Biar aku orang yang pertama hantar. Hantar tak betul tuan-tuan. Dalam grup kampung sekolah tu ada 20 pula, 200 orang pula dalam grup tu. Dia kata ni grup satu lagi mesti tak tahu ni. Dia pula hantar grup satu lagi. Dah 400 dah. Dosa kita orang yang sedang memandang perkara info yang tidak tepat. Dosa tak? Dosa tuan-tuan. Allah Akbar, takut sungguh. Sebab tu benda-benda yang kita tak sahih, benda yang kita tak pasti, jangan kita sebarkan. Ini kita jaga tuan-tuan. Sama juga isu sekarang kita banyak anak-anak perempuan kita tuan-tuan. Kena jaga baik-baik. Dalam Facebook anak perempuan kita ni, contoh dia tak tutup aurat secara sempurna. Pakai tudung tapi tak baju tangan pendek pula tuan-tuan. Maksudnya tak sempurna. Akan ada bubur dalam Facebook. Berapa ribu orang memandang tuan-tuan. Dia tidur pun dalam keadaan berdosa, dia makan pun dalam keadaan berdosa, dia solat pun dalam keadaan berdosa. Sebab apa? Memandang, orang ramai memandang auratnya. Tu kena jaga baik-baik anak-anak kita tuan-tuan, anak perempuan maupun anak lelaki. Ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa. Kita sebagai mak ayah ni banyak kena pantau anak-anak kita. Kita kena ingat bukan anaknya, menantu pun sama. Menantu tu bukan hantu, menantu. Menantu tu di bawah tanggungjawab kita tuan-tuan. Dia berkahwin dengan anak kita, dia dah menjadi sebahagian, bukan sebahagian lah, memang jadi ahli keluarga kita. Sebab tu walaupun menantu kita tak tutup aurat, kita wajib tegur. Kahwin dengan anak lelaki kita, kita tak berani nak tegur yang perempuan, tegur anak lelaki kita, suruh bini yang tutup aurat. Tu tanggungjawab kita. Tak, Pak Mutua takut nak suruh menantu tutup aurat tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini tuan-tuan rahmati Allah. Sebab dia berkait semua dengan kita tuan-tuan. Maka kita berikanlah nasihat-nasihat yang terbaik, nasihat-nasihat yang boleh menggerakkan dia untuk ubah sikapnya daripada tidak menutup aurat jadi menutup aurat. Sampai itu juga berdoalah kepada Allah. Ya Allah, bukakanlah hidayah baginya supaya ia boleh menutup aurat dengan sempurna. Doa, maka Allah ubahkan sikapnya perlahan-lahan. Macam mana Allah nak ubah? Macam-macam Allah boleh ubah. Kadang-kadang Allah nak ubah macam mana? Allah bagikan musibah ke atas dirinya. Ni dia berlaku tu kan. Tak tutup aurat, rambut merah menerang, Allah bagi uji sikit tuan-tuan. Dia sakit. Bila sakit, dia pergi jumpa perawat-perawat Islam. Masa itulah perawat Islam ambil poin. Boleh sembuh insya-Allah, tapi puan kena tutup aurat. Puan tak boleh buka macam ni, tak boleh pakaian macam ni. Kembalilah kepada Allah, maka Allah tersembuh. Alhamdulillah, dengan ujian Allah itu tutup aurat tuan-tuan. Jadi Allah nak bagi ni untuk ubah hidayah dan buka hidayah dalam pelbagai bentuk. Allah boleh ubah seseorang tuan-tuan. Sebab tu hidayah tu bukan milik kita. Saya tak boleh bagi hidayah, tuan-tuan tak boleh, tu imam tak boleh, semua tak boleh. Hidayah ni hanya milik Allah Ta'ala. Allah boleh bagi dan Allah boleh ambil. Sebab tu kita ada baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan berbolak-balik hati kita. Jangan minta Allah terbalikkan hati kita, supaya mana Allah tetapkan hati kita.
Nak tetap sampai bila? Sampai kita bertemu dengan ajal kita. Itu doa tu Nabi ajar suruh kita baca. Ya, supaya mana hati kita itu tetap kepada Allah Ta'ala. Yang kita paling takut lagi di saat-saat akhir nyawa kita tu nak cabut, itulah yang paling takut sekali. Main dengan pelbagai ujian, main dengan pelbagai bentuk godaan-godaan syaitan. Ya, kalau mana hati kita tidak tetap, ia boleh berbalik balik. Itu yang kita takut. Kita minta dijauhkan daripada hati kita yang terbalik ataupun hati kita diambil semua hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka melalui ayat yang di atas itu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang kafir, yakni pada hari kiamat saat mereka menyaksikan secara langsung azab neraka dengan mata kepala mereka sendiri. Ketika mana nak mati tu, Allah dah buka dah hijab pandangan mata mereka, maka mereka dapat lihat apa yang mereka akan dapat selepas ni. Orang Islam pun sama, orang kafir pun sama. Kita nak mati ni, Allah buka hijab kita, nampak ni apa yang kita akan terima. Allahu Akbar. Kalau mana kita nampak syurga Allah Ta'ala, maka Alhamdulillah. Maka masa itulah kita akan pergi dengan sebaik-baiknya. Tetapi wala'udzubillah, kita takut Allah buka hijab mata kita, kita nampak perkara di sebaliknya. Itu kita yang paling kita takut. Maka sama juga dengan orang kafir, maka dibukakan hijabnya, dia nampak secara langsung azab neraka dengan mata kepala mereka sendiri. Allah buka pandangan mereka, nampak lepas ni hang mati, hang akan dapat sekian. Inilah neraka, nampak semua kita. Sebab tu bagi orang Islam, nampak syurga Allah Ta'ala, maka bila mana ciri-ciri dia nak mati tu, dia akan berpeluh-peluh di bahagian dahinya. Sebab apa berpeluh? Bukan berpeluh sebab dia takut. Berpeluh itu sebabnya Allah tu rahmat ke atasnya. Sebab tu bagi orang yang soleh, jika mana dia nak meninggal dunia, dia nak mati, tuan-tuan, berpeluh dahi dia ni, basah habis peluh. Yang kedua, orang soleh ni bila mana meninggal dunia, dia akan menitis air mata. Air mata dia keluar ke tepi. Ya, keluar ke tepi. Kita lap pun keluar lagi. Lap pun keluar lagi. Itu di antara orang yang soleh. Allahu Akbar. Semoga kita lah tuan-tuan, Allah jemput kita, Allah tayangkan syurga kata kita insya-Allah. Dan pada mana ketika itu juga mereka menjadi yakin sepenuhnya bahawanya mereka akan ditimpa azab yang ada di hadapan mereka. Allah tayang ketika mana itu, mereka pun yakin yang mereka akan dapat azab neraka Allah Ta'ala. Allah buka penglihatan mereka ketika saat itu. Ini tentu rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan betapa malunya mereka di hadapan Allah Ta'ala. Allah buka azab tu malu. Malu ada, menyesal ada, tapi itulah di saat akhirnya tidak boleh kembali semula. Dan sehingga mereka menundukkan kepala, malu mereka ni sehingga mereka tunduk kepala. Allah tayang neraka, Allah tayang macam-macam sisaan neraka, dia pun jadi malu tuan-tuan. Maka bila jadi malu, mereka tundukkan pandangan mereka di hadapan Allah Ta'ala. Dan betapa dalam penyesalan mereka pada saat itu, sampai mereka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal soleh. Bila berlaku macam tu, mereka minta dengan Allah nak balik. Ya Allah, hidupkan aku, Ya Allah, seketika pun tak apa dah, Ya Allah. Maka mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Rabb kami, ya, ini semua pakai kata nanti. Kami telah melihat dan mendengar apa, kembalilah. Kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Semua akan sebut benda ni. Nak minta balik di atas muka bumi ni untuk apa? Nak melaksanakan amal soleh. Sebab tu ramai yang duduk di alam barzakh minta nak balik. Minta balik dengan Allah, minta nak bertaubat. Rabbighfirli, Rabbighfirli, minta dengan Allah. Wahai Tuhanku, ampunkan dosaku ya Allah. Nak balik atas muka bumi.
Sama juga Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nak minta kembali kepada Allah Ta'ala, nak mengerjakan amal soleh. Allahu Akbar. Sebab tu ibu-ibu dan ayah-ayah, kita masih lagi ada usia kita ni, Allah masih panjangkan usia kita, kita penuhkan ruang-ruang usia kita ini dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan kita biar sikit pun ruang kosong dalam hidup kita. Kita tak mampu nak buat banyak-banyak, buat sikit-sikit. Tapi jangan biarkan kosong. Maka kita susun dah jadual kita sepanjang hidup kita ni. Bermula pada pagi, tengah hari, petang lepas zuhur, apa dia lepas asar. Susun jadual kita sampai kita nak tidur balik. Bangun pagi sampai kita nak tidur balik. Biarkan kita ada jadual kita. Inilah masa yang kita ada Allah bagi. Lebih-lebih lagi yang telah bersara, yang tidak bekerja dan sebagainya. Inilah masa yang Allah nak bagi. Dulu mungkin kita sibuk, kita nak membesarkan anak kita, kita pergi bekerja, cari nafkah, cari rezeki dan sebagainya. Lah ni Allah bagi kita rehat sekejap. Kita tidak bekerja lagi dah, kita rehat. Masa ni usia Allah bagi ni, Allah bagi bonus kat kita ni. Selama kita dah pencen, kita dah berhenti kerja, dah selesai dah, anak-anak pun dah besar, dah berkahwin, bercuti, kita pun ada cucu. Allah bagi lagi usia kita yang panjang, penuhkan ruang-ruang yang ada. Allah bagi peluang. Buatlah apa yang perlu kita buat. Kita nak baca zikir 100 kali ke? Kita nak banyakkan bersedekah setiap waktu solat ke? Kita nak buat benda-benda yang baik, kita nak bantu. Kita ada rezeki kita yang lebih sikit, tengok ada orang susah, kita buka tabung kita. Kita buat benda-benda yang baik. Sebab tu benda-benda macam ni, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang perlu kita lihat balik dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara ni yang akan berlaku, tuan-tuan. Katanya Imam Qatadah mengatakannya, demi Allah, mereka tidak berharap dikembalikan ke dunia untuk berjumpai keluarga dan kaum kerabat. Akan tetapinya mereka berharap dikembalikan ke dunia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihatlah harapan dan keinginan orang-orang yang tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah ketika di dunia. Karena itu berbuatlah ketaatan kepada Allah sewaktu masih hidup di dunia. Allahu Akbar. Banyak yang pergi ke sana, tuan-tuan, banyak minta balik nak buat amal soleh, nak taat kepada Allah Ta'ala. Nak minta balik dengan Allah, nak balik. Dan lihatlah harapan, katanya Imam Qatadah ini, lihatlah harapan dan keinginan orang yang tidak melaksana. Dia rasa rugi sungguh masa hidup di atas dunia ni, tak buat apa. Bila balik sana, bertanya, Allah, ruginya aku duduk di atas dunia, aku tak buat amal soleh. Ni bila mana rugi ni, maka tidak ada lagi peluang yang kedua. Hidup hanya sekali sahaja. Sebab tu orang muda banyak dia sebut, muda hanya sekali. Tapi dia lupa, hidup pun hanya sekali. Allahu Akbar. Sebab tu kita ambil peluang sungguh-sungguh. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmatilah kehidupan kita, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana. Dan alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Mereka main dalam keadaan apa? Nampak segala-galanya. Mereka boleh tengok segala-galanya apa yang akan berlaku. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat ini juga memuatkan kedua-duanya sebagai kinayah untuk mewakili ancaman sesaat yang akan menimpa mereka. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala mengancam mereka ini dengan azab yang telah mereka lihat dan mereka dengar. Mereka nampak dan mereka dengar apa yang mereka akan terima. Ini bagi orang kafir. Allah tayang neraka ke atas mereka, maka mereka nampak dan mereka dengar apa yang akan berlaku. Allahu Akbar. Dan ini menunjukkan bahawanya penyesalan mereka pada saat itu tidak ada gunanya lagi, tak ada guna dah. Menyesallah macam mana sekalipun, bila mana kembalinya kepada Allah Ta'ala,
Meninggalnya dunia, maka tidak adalah nak minta dengan Allah kembali, tak ada tuan-tuan. Nak boleh balik sebelum ke atas dunia ni, tak ada. Maka sampai di situ saja, dia lihat neraka Allah Ta'ala, maka meninggalnya dia, itulah balasan yang dia akan terima. Allahu Akbar. Dan persoalannya, kenapa mereka baru mulai percaya saat itu? Itu soalannya. Masa tu tuan-tuan, Allah tayang baru dia orang nampak penyesalan, menyesalnya mereka hidup di atas muka bumi ni. Dan mengapa ketika di dunia mereka menutup mata dan telinga terhadap peringatan para utusan Allah Ta'ala. Kita cerita pun dia pun tak mendengar. Kita ajak ke arah kebaikan pun dia pun tak mengikut. Ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu jawapannya menurut firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat yang lain. Laqad kunta fil qaflatin min haza fakashafna anka qita'aka farbasarukal yawmal hadid. Dan sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami hapuskan kelalaian yang menyembelungimu itu, lalu pandanganmu pada hari ini menjadi tajam, dapat menyaksikan dengan jelasnya perkara-perkara di hari akhirat. Allah berikan mereka tuan-tuan nampak segala-galanya. Mereka nak meninggal dunia, Allah tayang lagi berbagai-bagai azab yang mereka akan terima. Nampak setajam-tajamnya penglihatan mata mereka tu, nampak terus apa yang mereka akan terima tuan-tuan. Ini perkara yang akan terima bagi orang yang kafir tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sikit lagi tuan-tuan, dan mereka juga menyesali perbuatan mereka dengan cara menyalahkan diri mereka sendiri. Daripada nampak ada azab tu, maka nak salah siapa? Salah diri sendiri ya. Menyesal tak habis tuan-tuan. Sebab apa? Daripada nampak dah azab neraka, daripada nak mati ni nampak dah azab neraka, maka menyesal tak mereka menyesal hidup di atas muka bumi ini tanpa amal-amal soleh yang mereka laksanakan. Lalu berkata lagi, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai kata kami dahulu mahu mendengarkan atau memikirkan ini peringatan itu, nescaya kami tidaklah termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Ni daripada surah Al-Mulk kita nak baca dulu. Sebab tu tuan-tuan rahmati Allah SWT, surah Al-Mulk tu kita kena dekat lepas Isya kita baca. Sebelum kita nak tidur malam kita baca tuan-tuan. Lalu berkata dengan mereka, dahulunya mahu mendengarkan atau memikirkan, mereka tak mau dengar, mereka tak mau fikir tentang bagaimana yang dikatakan kematian itu. Kalau kita bersembang mereka pun, mereka tak mau dengar tuan-tuan bukan mati ni. Sedangkan itulah balasan yang mereka akan terima. Mereka akan terima balasan yang setimpal dengannya. Dan percaya kami tidaklah termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Kalau mereka tahu benda ni akan berlaku tuan-tuan, maka mereka percaya mereka tidak akan duduk dalam neraka Allah Ta'ala. Kalau duduk dalam Islam, dia ikut ajaran Islam, maka selamatlah ia tuan-tuan daripada neraka Allah Ta'ala. Dan ini menunjukkan betapa besarnya penyesalan mereka ke atas tingkah laku buruk yang dilakukan oleh mereka ketika di dunia. Dan akan tetapinya pada saat itu penyesalan sudah tidak berguna lagi. Menyesal macam mana pun tak berguna dah. Nak minta dengan Allah balik pun tak boleh dah. Sebab tu pintu taubat bila sampai roh ni, sampai di hukum kita ni, last sekali dia hukum. Bila sampai di hukum ni tuan-tuan, tak ada dah, pintu taubat telah ditutup. Kita nak minta ampun pun tak boleh, nak minta maaf pun tak boleh dah dengan Allah Ta'ala. Allah Akbar. Dan ibarat nasi yang telah menjadi bubur, andai katanya kesalahan itu sebelum sesaan berada di depan mereka, iaitu suatu mereka hidup di dunia, maka penyesalan itu akan bermanfaat dan mereka terselamat daripada siksaan pada hari itu. Kalau mana mereka tahu sebelum mana mereka meninggal dunia, mereka akan kembali dalam keadaan yang baik, melaksanakan amal soleh. Dan begitulah keadaan kelompok orang kafir dan tidak beriman pada hari kiamat.
malang tidak dapat ditolak. Mereka akan mengalami azab yang amat pedih akibat perbuatan mereka di dunia. Semoga Allah melindungi kita daripadanya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara yang akan menimpa bagi orang kafir, tuan-tuan rahmati Allah. Azab yang sehebat-hebatnya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang masih hidup ni, marilah kita beramal dan melakukan amal-amal soleh yang boleh mana membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak beramal, kita nak beribadah kepada Allah, ajaklah lebih ramai lagi kembali kepada Allah taala. Ajak jiran tetangga kita, ajak ramai-ramai turun ke rumah Allah taala ni. Duduk dalam majlis ilmu, datang solat berjemaah. Moga-moga dengan kehadiran itu kita juga sama-sama akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berhenti di sini dan kita akan sambung khabar gembira untuk orang yang beriman kepada Allah taala, insya-Allah. Tadi kita tengok bagaimana keadaan orang kafir akan menerima balasannya, tapi insya-Allah pada bulan hadapan kalau dipanjangkan usia kita, kita akan dengar apa yang dikatakan khabar gembira bagi orang yang beriman ketika mereka nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti kat sini. Dah masuk dah waktu Isya, kita berdoa sebentar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kerahmatan dan kasih Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Depan saya ni ada tahlil, insya-Allah. Tahlil ni di atas nama-nama arwah-arwah ni, insya-Allah. Allah yarham Zaitun bin Saleh, Allah yarham Muhammad Nazri bin Usman, Allah yarhamah Zainab binti Musa, Allah yarham Saleh bin Watin, Allah yarham Ramli bin Yahya, insya-Allah. Ini tuan-tuan, hari ni kita sebut nama roh-roh ni, insya-Allah satu hari nanti tuan-tuan kita harapkan sangat kita meninggal dunia ada orang yang akan mendoakan kita, tuan-tuan. Ada orang yang akan baca tahlil untuk kita. Jadi tahlil ni tuan-tuan adalah doa untuk mereka. Lebih-lebih lagi kalau ada anak-anak mereka kat sini, tuan-tuan, lebih afdal, lebih lagi Allah terima daripada kalangan anak yang soleh dan solehah. Jadi kita mau ayah yang meninggal dunia, kita sebagai anak, inilah kewajipan kita, tuan-tuan, membantu mak ayah kita di alam barzakh sana. Kita doa moga-moga Subhanahu wa taala, tuan-tuan, nama-nama yang saya sebutkan tadi, tuan-tuan, Allah merahmatilah mereka di alam barzakh. Allah selamatkan mereka, tuan-tuan. Dan kalau boleh, tuan-tuan, daripada kalangan anak-anak yang sedang mendengar ni, banyaklah buat kebaikan khusus. Pahala itu berikan kepada mak ayah. Contoh kita buat sedekah, masuk di dalam tabung, niat pahala itu bagi pada mak ayah. Kita buat benda baik-baik, doa kepada Allah, ya Allah, andainya ya Allah kebaikan yang aku buat ada pahala di sisimu, ya Allah, sampaikan juga pahala pada mak ayahku, ya Allah. Itu doa yang paling baik, tuan-tuan. Jadi apa kebaikan yang kita buat, pahala dapat kat mak ayah kita. Ciri-ciri anak yang soleh ni apa dia? Dia buat semua kebaikan, pahala bagi mak ayah dia. Dapat mak ayah, semua dapat mak ayah. Ini hebat, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita buat untuk mak ayah kita, esok anak-anak pula akan buat perkara yang sama apa yang kita buat pada mak ayah kita, tuan-tuan. Bumi ini berputar. Itu mak ayah kita duduk di atas, ni mereka duduk di bawah, kita duduk di atas. Satu hari berputar bumi ini, kita duduk di bawah, anak duduk di atas, tuan-tuan. Ini apa yang kita buat pada mak ayah, anak-anak turut akan buat, tuan-tuan. Tapi kalau kita tak buat untuk mak ayah kita, tak berdoa untuk mak ayah kita, jangan harap anak-anak akan berdoakan kepada kita, tuan-tuan. Itu yang penting dalam kehidupan kita di atas muka bumi, tuan-tuan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Min syarri ma khalaq, ya hayyu qayyum ya dzal jalali wal ikram.
Ya Allah, dengan penuh kerahmatan dan kasih sayang-Mu, Ya Allah, yang Maha Pemurah lagi Maha Pendengar, Ya Allah, yang mohon kerahmatan dan kasih sayang-Mu, Ya Allah. Hadirin hadirat yang hadirnya pada malam ini, Ya Allah, sedang memohon doa kepada Engkau, Ya Allah. Rahmatlah kehidupan kami dengan usia yang ada ini, Ya Allah. Kami tidak tahu bilakah masanya Kau akan menjemput kami, Ya Allah. Hari ini, Ya Allah, kami hadir dalam taman-taman syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, cantikkanlah semua kebaikan ini di sisi Engkau, Ya Allah. Allahumma Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa yang besar ataupun yang kecil, dosa-dosa yang dahulu ataupun dosa-dosa yang akan datang. Mohon pergugurkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kami masa muda dulu, Ya Allah. Banyak dosa-dosa kami, Ya Allah. Ada yang kami ingat, ada yang kami tak ingat, Ya Allah. Maka Ya Allah, Engkau yang Maha mengetahuinya. Hari ini kami mohon padamu, gugurkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Allahumma Ya Allah, ibu dan ayah kami telah lama meninggalkan kami, Ya Allah. Ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, dan ada lebih daripada itu, Ya Allah. Hari ini, Ya Allah, kami rindu mak ayah kami. Selalu kami ingat mak ayah kami. Hari ini kami peluang, Ya Allah, duduk dalam taman-taman syurga-Mu, Ya Allah. Nak berdoa kepada-Mu, sampaikanlah doa kami ini kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah, lapangkanlah kubur mereka, Ya Allah. Terangilah kubur mereka, Ya Allah. Kasihanilah mereka, Ya Allah. Angkatlah derajat mereka di sisi Engkau, Ya Allah. Jadikan yang kubur mereka, Ya Allah, salah satunya daripada taman-taman syurga-Mu, Ya Allah. Ya Allah, khusus juga, Ya Allah, nama-nama yang mana aku sebutkan tadi, Ya Allah. Di antara sebagian di kalangan anak-anak mereka, Ya Allah, merindui mereka ini, Ya Allah, mendoakan kepada mereka, Ya Allah. Sampaikan juga doa kami kepada mereka, Ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, dari kalangan kami yang hadir pada malam ini, Ya Allah, jika ada daripada kalangan kami yang sedang sakit, mohon sembuhkan penyakit-penyakit kami, Ya Allah. Ada daripada kalangan kami, Ya Allah, sedang kesempitan rezeki, mohon, Ya Allah, lapangkan rezeki kami, memudahkan usaha rezeki kami, Ya Allah. Ada yang pada kalangan kami yang sedang berhajatkan sesuatu, Ya Allah, mohon Kau perkenankanlah hajat-hajat kami, Ya Allah. Satukan hati-hati kami, Ya Allah. Rahmatilah kehidupan penduduk-penduduk di sini, Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf ada salah dan silap yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Yang jahil itu adalah kemah hadis ini. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله